إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا أستاذنا ولخصوصا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ولخصوصا إلى الأستاذ مسرور حمزة خصوصا إلى الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وأصوله وفروعه أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا ما الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan takluk sekalian alam, Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asal daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani. Lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam mulia ini kita menyambung lagi perbahasan kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Rasa macam lama tangguh kan? Dia terasa macam lama tangguh. Maka hari ini kita sambung lagi pada hadis yang ke-360 dalam topik kehidupan baginda Nabi SAW, bab yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Saya bacakan hadis 360 ni secara hadis penuh. Jadi kalau tengok pada keterangan tu, itu ada saya sebutkan nama-nama orang yang ada dalam keterangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala musannif rahimallahu ta'ala bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Hadis ke-360. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلام أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun, laqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahadun, laqad atat alayya thalathuna min baini laylatin wa yawmin wa mali wali bilalin ta'amun ya'kulu dhu kabidin illa syai'un yawaraihi ibtu bilalin. Yang bermaksud, Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, ia berkata Rauh bin Aslam Abul Hatim Al-Basri menceritakan kepada kami, ia berkata Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, ia berkata Thabit bercerita kepada kami daripada Anas radhiyallahu an berkata, melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh aku sudah ditakut-takuti di jalan, atau aku pernah ditakut-takutkan dengan pelbagai ancaman oleh kaum musyrik kerana menyampaikan agama Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah berasa ditakutkan seperti aku. Aku juga pernah disakiti kerana menyampaikan agama Allah. Dan tidak seorang pun yang pernah disakiti seperti aku. Aku dan Bilal pernah tidak memiliki makanan yang layak dimakan oleh manusia selama 30 hari dan 30 malam berturut-turut. Apa yang ada hanya sedikit makanan yang disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadis ni nak menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa diuji oleh Allah Taala dengan kepayahan. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan. Diuji dengan Allah Ta'ala atas rasa hasad dan dendamnya orang-orang musyrikin kepada baginda Nabi SAW. Jadi daripada hadis ni, sabda beliau, Nabi SAW mengatakan, sungguh aku sudah ditakut-takuti di jalan Allah, yang ancaman tersebut tidak pernah ditujukan kepada sesiapa pun selain aku. Maknanya apa? Maksudnya di jalan Allah, di dalam medan dakwah agama Allah dan menolong kebenaran dan petunjuk. Asal nak buat baik, ada orang tak suka. Asal nak buat kebajikan, orang belum tentu suka. Allah Ta'ala. Itu sebab moto hidup baginda Nabi SAW antaranya apa dia? Iaitu hidup bukan dipuji. Ataupun kata tidak hidup kerana dipuji dan tidak mati kerana dikeji. Salah gitu. Perpatah yang mengatakan demikian rupa. Ala kulli hal. Jadi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kehidupan yang kita lihat bahawa sesungguhnya dipenuhi dengan onak duri dan cabaran dalam menempuh mehnah kehidupan dunia. Pernah satu hari Nabi SAW duduk, lalu Nabi SAW tengok Mus'ab bin Umair. InsyaAllah. Mus'ab bin Umair ni dikatakan di antara sunnatun Nabi SAW dan para sahabat apa dia? Iaitu memakai ridak kain. Kata Nabi SAW, aku melihat Mus'ab meletakkan kain di atas badannya yang mana ketika itu hanya selai kain dan kulitnya saja. Mana baju pun dia tak ada. Nabi kata, aku nampak Mus'ab ketika itu dia cuma ada selai baju saja ataupun selai selendang yang diletakkan di atas bahunya. Sedangkan dia tidak berbaju pada ketika itu. Maka Nabi SAW menangis. Nabi menangis. Nabi meleleh air mata, Nabi menangis. Nabi kata apa dia? Sesungguhnya Mus'ab ketika hidup di bumi Mekah, dia merupakan anak yang dimanjakan oleh maknya. Ini orang kaya, tak pernah dia menempuh hidup miskin begini. InsyaAllah. Tak pernah dia susah begini ketika di Mekah dahulu. Namun dia memilih jalan ini untuk datang ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Untuk Allah dan Rasul, dia tinggalkan hartanya, ditinggalkan ibu yang menyayanginya. Hingga dikatakan dipujuk oleh ibunya. Ibunya datang ketika mana dia masuk Islam, ibu dipujuk di Mekah. Ya Mus'ab, masuk balik agama kita Mus'ab. Mus'ab masuk balik, maknya berlakon sakit, mak dia berlakon kerana anak mak dia melakukan satu perkara-perkara yang sebenar hakikatnya untuk mencabar anak dia keluar daripada agama Allah. Dia buat nak bunuh dirilah, apalah sebagainya. Apa kata dia? Wahai ibuku, kalau engkau diberi 100 nyawa sekalipun, engkau bunuh pada tiap-tiap nyawa, aku tidak akan kembali kepada agama kafir ni. InsyaAllah. Tu kata dia. Mana derita tengok engkau dalam keadaan sakit, aku lebih berbahagia kalau engkau dapat ikut bersama aku. Ni Mus'ab bin Umair. InsyaAllah. Maka ketika itu Nabi kata, aku nampak Mus'ab tu aku sedih. Kan?
Macam mana dia boleh adapt ataupun dia boleh immune dengan suasana ini. Sedangkan daripada kecilnya sehingga dewasanya dimanjakan oleh ibunya. Lalu Nabi SAW tanya para sahabat, ya ayyuhas sahabah, hai sekalian sahabat, kata Nabi SAW, ma ra'yukum, apa pandangan kalian kalau seseorang itu satu harinya dia boleh menukar pakaian pagi dan petang. Pagi pakai baju lain, nanti petang pakai baju lain. Kemudian dihidangkan makan kepadanya, makanan yang sudah dimakan diangkat dan diganti pula dengan makanan baru. Mana makanan ni jalan, makanan baru pula datang, masya-Allah. Ada pagi dia pakai baju lain, petang dia pakai baju lain. Allah Taala. Bagaimana pandangan kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, sesungguhnya itu lebih baik daripada sekarang. Itu lebih baik daripada sekarang. Kami tidak perlu memikirkan tentang dunia kerana itu tumpuan kami hanya untuk memikir tentang ibadah. Tadi kata Nabi SAW, tidak wahai sahabat, apa yang ada waktu ini lebih baik daripada waktu yang aku sebut tadi. Apa dia? Ni hari ni. Pagi tadi kita pakai baju yang kita pakai ni kan? Pagi baju lain, petang baju lain. Makan pagi lain, makan tengah hari lain, makan malam lain. Ada di antara kita yang memberi sepenuh tumpuan dalam ibadat tanpa memikirkan dunia? Tak. Bahkan mereka lebih jauh memikirkan tentang dunianya. Tetapi orang yang diberikan Allah susah, diujikan Allah Ta'ala dengan kefakiran, itu lebih dekat hatinya kepada Allah, lebih memberi tumpuan ia kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat sebut gitu. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku ni pernah diuji di orang-orang Madinah ni, uji oleh orang-orang Mekah ni. Mereka menyakiti aku, menakut-nakutkan aku, yang mana benda ni tak pernah berlaku pun kepada orang-orang yang berada di bumi Mekah. Dia jadi penduduk pertama di Sisili, tapi ditakuti oleh orang-orang Sisili. Nak masuk taman Sisili pun dia pandang kiri kanan. Orang pukul aku hujat lagi tu. Dalam kawasan perumahan sendiri dia takut. Lain kalau dia masuk ke tanah lain. Allah Ta'ala. Nabi kata, aku ni orang Mekah, namun aku disakiti oleh orang Mekah. Seolah begitu nak beritahu. Masya Allah. Dan dalam hadis itu juga Nabi SAW mengatakan apa? Sungguh aku juga telah disakiti di jalan Allah, yang siksaan itu tidak ditujukan kepada sesiapa pun melainkan aku. Makna orang lain tak pernah kena sakit macam ni, aku je yang kena sakit macam ni. Maksudnya apa? Aku telah disakiti di jalan Allah dan di medan dakwah dalam menolong agama Allah dengan siksaan yang tidak pernah ditunjukkan kepada sesiapa pun melainkan aku. Kata Nabi SAW. Aku kena, kalau kamu kata sahabat tu teruk, Bilal kena nampak batu dan sebagainya, itu tadi dia masih mampu bertahan. Namun aku punya gandaan lebih besar dari itu. Kerana orang datang kepada aku bukan untuk menyiksaku, tapi untuk membunuhku. Ini kan Nabi SAW. Orang jumpa Nabi untuk apa? Untuk dapat 100 ekor unta, bunuh Muhammad. Ada orang kata tawaran membunuh Abu Bakar. Tak ada. Tawaran membunuh Bilal. Tak ada. Hatta Muawiyah, Masya Allah, minta maaf, hatta Umayyah, Muawiyah pula, Umayyah, tuan kepada Bilal, pernah juga bercadang untuk membunuh Bilal. Tapi setelah Bilal tadi bebas daripada cengkaman Umayyah. Sebab itu. Jadi yang demikian rupa disebutkan tak ada tawaran orang nak bunuh sahabat-sahabat tu, tak ada. Melainkan Muhammad SAW ketika itu. Sebutkan itu, Masya Allah. Itu sebab Muhammad ni dia begitu special. Muhammad ni dia begitu terpilih. Muhammad ini Nabi yang paling aula dan paling diagungkan. Kenapa? Itu sebab Allah Ta'ala kalau nukil dalam Quran, Allah Ta'ala tak pernah panggil Muhammad dalam Quran. Tak pernah Allah Ta'ala ya Muhammad dalam Quran, tak ada. Tapi ketika Allah manggil Adam, ya Adam uskunna anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, duduklah engkau dan isteri engkau dalam syurga. Duduk dalam syurga. Ketika Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahimu, Ibrahim Allah panggil. Ya Ismail Allah panggil. Ketika mana Allah nyebut Musa, ya Musa, Allah panggil ya Musa. Ketika mana Allah Ta'ala memanggil Yahya, Yahya, kemudian Allah sebut Zakaria, Yahya. Ketika Allah kata ya Zakaria al-mihrab wajada indaha, Allah sebutkan tentang Zakaria, panggil nama Zakaria. Ketika Allah menyebut nama Yahya, Allah sebut nama Yahya. Ya Isa bin Maryam, Allah panggil. Tapi tak ada satu pun daripada ayat Quran yang Allah panggil ya Muhammad. Tak ada.
Allah tak panggil Nabi dengan ya Muhammad, tapi Allah panggil apa? Ya ayyuhan Nabi. Allah panggil ya ayyuhan Nabi, Allah panggil. Atau Allah panggil dengan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Tu Allah panggil. Walaupun dalam Quran ada kalimat Muhammad, ada, tapi itu ayat penyata, bukan ayat seru. Wa ma Muhammadun illa rasulillah. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan dia itu pesuruh Allah. Itu penyata. Kalau ayat bual, dialog, dia kata wahai Muhammad, tak ada. Tak ada ayat Allah kata wahai Muhammad. Kalau Allah nak kata wahai untuk Muhammad, Allah kata ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Atau ya ayyuhal muzammir, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut, lil mudaththir, kerana takut. Kum fa'anzir, bangunlah kamu memberi peringatan. Tak ada pun ya Muhammad, kum fa'anzir. Ketika Allah nak cerita Muhammad berjalan naik Isra Mi'raj, Allah kata apa? Subhanallazi asra bi abdi. Kenapa tak sebut saja subhanallazi asra bi Muhammadin? Boleh gitu, insya-Allah. Memang kita dah tahu perjalanan itu cerita perjalanan Muhammad, tapi Allah nukilkan dengan nama abdi. Dalam 124,000 nabi, Allah uji daripada mereka 313 mendapat ujian berat. Daripada 313 orang itu tadi, 25 daripadanya diangkat menjadi rasul. Daripada 5 yang diangkat, 25 yang diangkat menjadi rasul, ditapis lagi menjadi 5 ulul azmi. Nabi-nabi yang menerima cobaan yang berat, ulul azmi, 5 orang. Daripada 5 orang yang terberat ujian ini tadi, satu orang yang paling berat iaitulah Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat nafikan bahawa betapa detik kehidupan Nabi SAW ini penuh dengan kecaman dan juga penuh dengan rintangan. Jadi tidak hairan kalaulah umat Muhammad, agama Islam tu dia jadi agama yang sentiasa dipandang sebagai agama yang akan menyebabkan pertelingkahan pada pandangan mereka. Mereka tuduh teroris pada Islam, padahal hakikat sebenarnya mereka lah teroris yang tak suka kepada Islam. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah pada ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani itu terhadap dirimu, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikut jalan telunjuk agama mereka. Itu sebenarnya. Jadi Yahudi ni hakikat sebenarnya mereka ni pun tak suka pada Islam tadi, lalu mereka adakan agama-agama lain. Mereka buat agama. Tak apa, awak nak masuk Buddha, silakan. Awak nak masuk Hindu, silakan. Awak nak masuk Kristian, silakan. Walakin laisal Islam, bukan Islam. Kalau Islam awak masuk, awak akan jadi musuh. Masya Allah. Agama lain dia tak mau kacau. Agama lain dia tak mau kacau. Jadi bila orang Islam tetap dengan agama Islam, dia tukar pula. Kalau kita mengadakan agama baru, dia pun tahu, kata Masya Allah. Jadi kita adakan lagi daripada pemahaman. Diadakanlah pula sekularisme, pluralisme, liberalisme, humanisme, seksualisme, yang nizam semua tu dibina. Memecahkan manusia yang beragama dengan berpandangan. Sedangkan agama tu millah. Millah ni apa? Jalan hidup. Islam, way of life. Itulah jalan untuk kehidupan. Jadi kalau kehidupan tadi diporak-perandakan ataupun dicampur adukkan dengan nilai-nilai kefahaman dengan akal semata-mata, rosak Islam. Tak payah tukar agama, tak apa. Dirosakkan saja dengan materialism. Materialism cukup dah. Allah Ta'ala. Sibuk dengan keduniaan, cari kereta, bangun pagi, kemudian cari kereta, malam, cari kereta, balik, cari kereta. Hingga akhirnya sembahyang entah ke mana. Jadi agama tu dihakir sedikit demi sedikit. Dalam dadanya dah kosong. Kenapa? Kerana sibuk dia dengan dunia hingga tak sempat menitipkan agama kepada zuriat. Lepas tu kita pula kecoh nak mengatakan orang Melayu sekarang banyak murtad. Salahkan siapa yang murtad ni? Allah Ta'ala. Kerana dada mereka kosong, tak ada pengisian, tak ada ketenangan. Kita tengok pejabat agama, pergilah pejabat agama besar-besar ni, Masya Allah. Borang-borang pendaftaran murtad tu ada je dekat tempat-tempat mereka. Yang kata tak ada, borang yang telah diisi
oleh generasi Melayu kita, Islam kita mengisi borang hantar pergi nak permohonan murtad. Baru ni di Alor Gajah, Allah Ta'ala. Anak Melayu kita sedang bekerja di kedai pembuat tatu, Allah Ta'ala. Pergi hantar dokumen minta mohon murtad. Apa kita boleh buat? Bagi motivasi. Panggil motivasi 6 kali. Datang motivasi pertama, kaunseling pertama, kaunseling kedua, kaunseling ketiga, kaunseling keempat, kaunseling kelima, kaunseling keenam, masih tak mau berubah juga. Silakan buat tuntutan di Mahkamah Sivil. Allah Ta'ala. Tu je itu. Hakikat benda ni tu pepatah Melayu dah sebut, melentur buluh biar dari gebong. Kalau dah jadi buluh boleh potong jadi rakit je lah, hanyut lah dia. Allah Ta'ala. Kalau jadi rakit hanyut je. Nak makan pun tak boleh dah. Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi Nabi SAW bersungguh-sungguhnya baginda itu dalam menyampaikan dakwah, tak kira disakiti ataupun sebagainya. Inilah kehidupan Nabi SAW. Kalau satu hari baginda Nabi tak diuji, dia akan tanya, kenapa hari ini tak ada ujian? Kerana ujian yang turun pada Nabi itu, pada baginda menganggap itu sebagai pujian dari Allah. Bila Allah puji, berarti Allah sedang datangkan ujian. Bila ujian datang pada manusia, dia sekali ingat pada Tuhan dia. Bila dia sakit, apa dia buat? Allahu Akbar, sakitnya lah. Allah. Sakit baru ingat Allah. Kalau sihat belum tentu. Allah Ta'ala. Ketika ditimpa musibah, dihina di orang, baru dia Allah, apalah salah aku, Allah. Baru ingat Allah. Bila dia puji melambung-lambung ia tadi, mungkin boleh jadi dengan pujian tadi akan menyebabkan ia hanyut dengan kata-kata dusta dari manusia belaka. Puji dia orang, bagus tuan-tuan. Besok hari orang yang sama juga akan hina dia. Nah, ini kadang-kadang kita kena pandang yang Nabi kata. Dan apa lagi yang Nabi sebut di sini? Nabi mengatakan, dan tidak seorang pun pernah disakiti seperti aku. Aku dan Bilal pernah tidak memiliki makanan yang layak dimakan oleh manusia. Sungguhnya aku dan Bilal sudah melewati 30 hari, siang dan malam. Dan kami tidak memiliki makanan apapun yang boleh dimakan oleh makhluk hidup. Maknanya apa? Makan yang betul macam fitrah manusia makan, tu aku tak makan. Macam ni lah yang berlaku di Palestin. Macam ni lah yang berlaku di Syria. Terpaksa makan bangkai kucing. Ada orang makan bangkai kucing. Di Vietnam ada tapi tak makan bangkai kucing. Mereka ambil kucing hidup, potong. Ni bangkai kucing terpaksa makan. Bangkai kaldeh, mereka terpaksa makan. Ada di antara mereka di Syria, di Aleppo, Damaskus, mereka koyakkan kotak-kotak. Kotak kita hantar macam kita beli barang ada kotak. Oh, taklah. Kotak dikoyak-koyak, dicecah dengan air minum. Makan. Kita hari ni makan biskut, mereka makan kotak, potong. Berimajinasi saja, celup-celup makan sambil mengunyah. Ini tak layak dimakan oleh manusia. Itu maksud dia. Kalau kita tak pernah gambarkan macam mana yang makanan tak pernah layak dimakan manusia, tengok di Syria hari ni tu. Makanan yang tak layak dimakan oleh manusia. Anak Syria duduk di tembok-tembok batu, korek tanah tadi, mengambil cebisan-cebisan roti yang telah jatuh daripada runtuhan. Kita tengok sendiri dengan hal yang kedemikian rupa tadi. Jadi apa kata Nabi SAW? Bahawa sungguhnya beliau mengatakan, aku tidak punya memiliki makanan yang boleh dimakan oleh makhluk hidup. Ini beliau sebutkan untuk menguatkan isi kisah beliau. Hanya maknanya susahnya ketika itu sampai nak makan pun tak ada. Pernah jadi macam tu 30 hari nak makan pun tak ada. Untung pendakwah hari ni kalau dia tak bersyukur lagi dengan nikmat Allah tak tahu. Ini habis ceramah ni tentu-tentu kurang-kurang taste cawan dah. Habis ceramah taste cawan dah tentu. Surga Allah. Tak perlu habis ceramah, tengah ceramah dah letak cawan atas meja. Surga Allah, masya-Allah. Nak sebut itu. Yang Nabi dulu belum sempat bercakap, orang lempar kayu. Yang Nabi dulu tak sempat bagi nasihat, dan dimaki dia orang, dicerca dia orang. Hari ini kita nak menyampaikan kepada orang masjid, jom, pun takut. Kenapa takut apa? Takut dicerca dia orang. Nanti orang kata, sibuklah kau. Kita takut dengan marahnya orang. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan marahnya manusia, ridho Allah ke atas dia. Tetapi barang siapa yang mencari ridho manusia dengan marahnya Allah, la'anallahu alaih, Allah melaknat dia selama hidupnya itu. Sampai begitu sekali. Jadi kata, ngajaklah orang
apa nama tu, suruh berhenti karaoke tu, dah masuk azan. Tak apalah, hal orang, biarlah marah dia orang kejap. Allah marah tak apa, Allah tak apa, jangan orang marah. La'anallah, Allah laknat orang yang macam ni tadi. Allah benci dengan orang yang macam ni tadi. Kenapa? Kerana berdiam diri atas urusan maksiat. Itu kita ni. Orang sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh orang bangun solat 2 rakaat. Lepas sembahyang subuh, orang tu bangun sembahyang 2 rakaat. Kita pun dia tengok, mana ada sembahyang lepas subuh haram sembahyang tu, masya-Allah. Beria dia kata, lepas sembahyang tak boleh lepas subuh tak boleh sembahyang lah, begini begitu begini dia mengumpat mata di belakang. Persoalannya, kita tak tahu dia sembahyang apa. Entah dia qada ke? Kalau dia qada tak ada masalah. Dia qada sembahyang, ataupun tadi dia keluar dan kemudian dia masuk masjid balik dan ketika itu dia buat solat sunat tahiyatul masjid. Boleh? Kita tak tahu. Tapi orang yang sembahyang sunat tu yang sibuk kita nak cari salah dia. Walhan orang yang pakai skirt, pakai seluar pendek, budak laki-laki yang bawa keluar anak dara orang duduk di sekeliling padang speedy tu, elok tak ada orang negur. Kalau tak ada, biarlah dia padahalnya. Tapi orang buat ibadat, beria kita nak tegur. Ini nak cerita dia ni. Ya, hatinya ridha dengan dia terimmune dengan dunia maksiat. Terimmune ni apa? Dia tak buat zina pun, tapi orang nak buat zina, tak apalah. Dia tak ada rasa detikan apa yang dilarang Allah Ta'ala tadi, dia tak terasa marah. Tak ada. Ini salah satu musibah yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Allah tarik musibah tu. Bila dengar kes buang anak, buang anak kata, kita tak ada rasa sedih, tak ada rasa malunya kita terhadap orang Islam. Kita kata, alah zaman sekarang biasalah buang anak padahal. Mana apa? Dah terimmune, telah terimunisasi dengan suasana yang demikian rupa. Maksudnya, sifat sensitif orang Islam hilang. Cerita Palestin, tengok gambar-gambar video Palestin, biasa dah ni. Mana pernah damai kata, masya-Allah. Tak ada detikkan hati dia, semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan pada orang Palestin. Semoga Allah berikan kemenangan pada umat Islam. Semoga Allah Ta'ala majukan Islam. Dia tak sambil tengok tu Palestin menelih air mata. Jarang kita ni. Yang bercakap lah khususnya Rasulullah Ta'ala sebut yang demikian rupa ni. Nabi nak bagi tahu, aku ni pernah sampai tak makan dengan Bilal berapa lama? 30 hari. Kita tak makan 3 jam pun menggelupur lah. Allah Ta'ala ni 30 hari tak ada makanan yang sesuai untuk dimakan oleh manusia terhadap kami. Bukan kata dia tak makan. Tapi apa yang Nabi dengan Bilal makan tu tak layak dimakan oleh manusia. Maksud macam tu. Ya, jadi yang demikian rupa itu kata dia, maksudnya aku tidak menemukan makanan yang boleh dimakan oleh makhluk hidup, iaitu manusia dan haiwan, kecuali sesuatu yang sedikit yang disembunyikan oleh ketiak Bilal bin Rabah. InsyaAllah. Kita sambung sikit lagi di situ lepas seruan azan. Falyatafaddal ma'jura. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baik. Kita sambung tadi pada cerita tentang makan yang tak boleh dimakan oleh manusia dan haiwan, kecuali sesuatu yang sedikit yang disembunyikan di bawah ketiaknya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini semua adalah pengekangan yang dilakukan oleh kaumnya terhadap beliau agar beliau berhenti daripada dakwah, dan tetapi beliau sabar dan berjuang hingga Allah menenangkan agama ini melalui beliau. Ini kita sedia maklum, kisah ini adalah kisah yang berlaku di bumi Makkah. Orang-orang Makkah kan pernah buat pemulawan terhadap orang Islam. Jadi pemulawan itu 30 hari ini tadi dalam kalangan 3 tahun pemulawan Islam tadi. Kan mereka dikurung ataupun dikepung di Syam Abi Talib. Di Syam Abi Talib, di lorong Abi Talib. Ketika itu mereka dikepung dan mereka dibiarkan hidup di sana sampai tak ada makan. Harap-harap orang Islam ni mati kepunan. Harap-harap orang Islam ini mati dalam keadaan kelaparan. Ini permulaan pembinaan Islam. Jadi itu sebab nak bina suatu negara tadi, dia bukan bermula dengan perut. Nak bagi tahu sini. Nak bina negara, kita pergi umpan orang makan. Kita nak buat pilihan raya, benda pertama buat kenduri dulu. Betul. Jadi bila dia aju dengan makan terlebih dulu, makan, nanti kesudahannya tak datang perolehan daripada apa yang dikendaki. Cuma teringat pesta makan masa mula-mula nak mangkah undi je kata orang. Itu sebab Nabi memula kerajaan atau memula Madinatul Munawwarah atau kerajaan Islam ni tadi bermula dengan menahan lapar. Dan sahabat yang sedia ada tu pun tak hairan. Kalau ada makan, kami makan. Tak ada makan, tak boleh. Kita sendiri ni baru masuk Rabiul Akhir ni. Masa Rabiul Awal tu kata kita nak buat majlis program Maulidur Rasul. Benda pertama dalam mesyuarat apa dia? Setelah kita ada penceramah, apa dia kata? Apa makan kita nak buat hari tu? Jamuannya kita nak bagi makan apa? Yang makan dulu the very important. Sangat-sangat pentingnya makan dulu. Nanti ada makan baru orang datang. Nah, jadi Nabi ajar kita apa? Dalam pembentukan sebuah negara, dia bukan bermula dengan perut, tapi bermula dengan akal. Bagaimana kuatnya akalmu menahan nafsu dan stamina-mu menahan badanmu daripada disiksa orang. Tu sebab nanti bila Dajjal datang, Dajjal ni dia takkan memesong agama ni dengan cara yang terang-terang. Tak. Dia kata Islam tak betul lah, ini tak betul. Tak. Itu bukan kerja Dajjal. Dajjal dia akan datang pertama nanti dengan cara apa? Nah, dihidangkan makan lambat-lambat. Orang tengah kelaparan, orang tengah haus, dihidang. Siapa nak makan? Mari. Siapa nak minum? Mari. Allah Ta'ala. Dah dapat makan kan, nampak makanan yang Dajjal hidangkan, minuman Dajjal bagi tu, Dajjal kata boleh makan. Tapi ada satu syarat, one condition katakan. Ada satu syarat je, apa dia? Iaitu kamu kena ngaku aku ni Tuhan. Siapa nak kaya? Mari, aku boleh bagi jadi kaya. Siapa yang nak gadis-gadis yang banyak? Mari aku boleh bagi. Dajjal dia datang sesuai dengan zaman dia. Dia sesuai dengan tempat dia. Kita ni berada di zaman menyongsong kedatangan Dajjal. Dajjal ni ibarat tengah naik gelongso, cuma belum sampai ujung lagi. Sampai ujung tu nanti baru betul-betul dia menampak kakinya di bumi. Sekarang ni gelongso je. Masa zaman Nabi SAW belum lagi. Dia belum sempat panjat pun gelongso tu. Apa? Sebab Dajjal ni hanya keluar bila betul-betul zaman dan waktu yang sempurna untuk dia keluar. Kalau Dajjal tu keluar zaman Nabi SAW, agak-agak laku tak dia punya dakwah ni? Dia punya manifesto dia ni. Tak lengkap manifesto Dajjal ketika itu. Dajjal berkata, pilih saya, nanti saya bagi makan. Kata sahabat Nabi apa dia? Kami mampu tak makan saya tak ngaku kau Tuhan. Siapa yang pilih aku akan jadikan dia orang kaya. Terlantak situ kaya. Kami miskin dah tak apa. Zaman sahabat Nabi SAW.
Budak-budak kecil bila dengar daya-daya daripada Dajjal, mereka angkat batu, mereka baling Dajjal. Mereka boleh lawan Dajjal, baling Dajjal. Fitnah yang Dajjal bawa tak berkesan pada zaman Nabi. Kenapa? Mentaliti orang yang ada zaman Nabi itu telah dididik. Tapi kalau kita hari ni Dajjal datang, tak payah Dajjal lah. Allah Ta'ala datang satu, nak duit 30,000. Buat ini. Boleh. Bawah meja je, bukan atas meja. Dajjal nanti dia datang bawa gedabak tu nak letak atas meja. Nak? Siapa nak lagi? Aku ada banyak Bitcoin ni. Allah Ta'ala, Masya Allah. Aku banyak lagi koin-koin shilling ni nak bagi ni. Siapa tak? Masya Allah. Dia bagi. Dajjal zaman dia nanti, ini Ibnu Katsir sebut dalam kisah Dajjal. Dajjal kata, Ibnu Katsir kata, Dajjal ni dia akan mempengaruhi manusia dengan mata wang yang tidak kelihatan. Tuan dia. Dia bukan hantar duit sekertas sekertas tak. Makin zaman semua penilaian atau pembelian dia tak pakai material yang boleh disentuh. Tak ada. QRP. Okey. Tip. Allah Ta'ala, insyaAllah. Pakai telefon je. Transfer. Kedai-kedai cup sampai. Allah Ta'ala. Nanti sampai satu masa, Dajjal dia akan masuk chip bawah tangan. Ni kata Ibnu Katsir. Masuk chip bawah tangan. Nanti orang pergi pasar raya, dia tak perlu alatan. Tip. Ini lengan dia sendiri je. Jadi nilaian umurnya dikira dengan berapa banyak duit dia. Itu sebab ada satu cerita masalah dia buat cerita tu. The time kan. Dia buat time yang masa kat sini tu. Tu sebenarnya daya Dajjal. Ini Ibnu Katsir sebut. Nanti akhirnya umur dijadikan sebagai mata wang. Itu kiasan dia apa maksudnya? Hidupnya dihabiskan untuk dapat material dunia saja. Tak ada dah untuk akhiratnya. Cerita pasal Allah tak bayang. Sibuklah orang nak bekerja banyak ni. Hingga anta wa anta ana wa ana. Tu sebab di Jepun, Masya Allah, tabar contoh kalau di Jepun atau di China. Di China sudahlah. Kena langgar seorang, orang lain tak ambil peduli. Jalan. Kalau aku berhenti, aku kena tanggung pula dia. Aku nak bawa dia ke hospital pula. Orang tak ambil peduli. Ini akan berlaku di Malaysia juga. Ini kata saya, Masya Allah. Ada rekod ni. Allah Ta'ala nak bagi tahu. Di Malaysia pun akan jadi juga. Kenapa? Orang-orang Malaysia hari ini mudah teradaptasi dengan budaya luar. Dajjal datang nanti, dia datang pakai baju semat, cantik. Cantik baju dia datang. Dia pakai, kata Tok Guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam apa? Dia datang, dia pakai cermin mata hitam, kacau mata hitam dia sebut. Sebab apa? Dia nak nyorok mata dia satu buruk. Kan mata dia buruk sebelah. Jadi dia pakai kaca mata hitam. Orang tengok tampan kacak. Sebenarnya di balik kekacakan tu hodoh yang amat. Allah Ta'ala. Walaupun terang-terang kepala dia kafarah. Allah Ta'ala. Kafarah tu jelas dekat kepala dia. Tapi bila dia berpidato, tak sampai 1 jam, satu negeri murtad. Allah Ta'ala. Dajjal dia bla murtad habis semua. Dan Dajjal mana ada macam wakil rakyat. Wakil rakyat lepas orang undi dia, apa dia buat? Dia turun. Terima kasih tuan-tuan, undi saya. Terima kasih. Ni wakil rakyat. Dajjal tak. Habis je orang semua murtad. Dah habis pidato, tutup mikrofon, dia terus naik flight dia. Dia terus naik kenderaan dia. Dia terus pergi. Orang pun tak jumpa dia, tapi orang duk ngaku Dajjal lah Tuhan, Dajjal lah Tuhan. Sebab apa? Dajjal bagi apa yang dia hendak. Kau nak kaya? Ambil kaya. Kau nak ini? Bagi dia. Makan? Silakan. Itu sebab Nabi ceritakan dalam kisah ni, aku dan para sahabat dah lali dah kena seksa. Aku dan para sahabat dah biasa dah lapar. Lampau tak bagi makan pun, aku hidup. Salah begitu. Jadi ini kadang-kadang ini yang berlaku pada hari ini. Hari ini perut kita kuat lagi daripada diri kita. Dah sasar dan JAKIM bagi tahu 2 jenis teh saja yang ada sertifikat halal. Apa dia? Iaitu Cha Time dengan Tea Life. Allah Ta'ala. Tapi kita duk viral lagi. Itu apa nama? Elite, boba teh, apa lagi menatang-menatang tu. Yang Cina duk buat. Kalau dia pegang. Itu apa nama tu? Yang ada sertifikat 2 je. Yang lain tak diserahkan halal oleh JAKIM. Tapi yang beratur tu semua orang Islam. Pukul 5.30, pukul 7 baru dapat air. Pukul 7 dapat air, belum tentu halal minum. Masuk azan, itu benar hati tak dengar azan tu. Bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih pusing dalam mall lagi, duduk seronok lagi. Allah Ta'ala. Sensitivity tak ada. Allah Ta'ala. Sebab gitu. Kerana apa? Punca permakanan rosak dah binasa sekalian. Sebab Dajjal dia nak merosakkan umat-umat yang akan datang. Dia tak datang bawa kitab hadis Sahih Bukhari, pisah ini dia pesong-pesong, tak ada. Itu bukan Dajjal. Dia datang bawa makanan je lah. Bagi hampa makan. Minum. Kaya. Siapa yang tak ikut aku tak turunkan hujan. Siapa yang ikut aku turun hujan dari dia. Dia Dajjal buat. Itu sebab cekalnya baginda Nabi SAW dalam mendidik umat, dalam mendidik sahabat-sahabat,
dengan cara yang demikian rupa. Ini nak ceritakan hadis 365, hadis 360 apa tu? Hadis 360 nak cerita tu. Walaupun hadisnya pendek tetapi mendalam erti yang Nabi cuba sampaikan. Bukan senang kita hidup ni, bukan senang hidup. Bumi yang kita hidup lah ni, iaitu alam musyahadah, ia dipanggil sebagai alam transit aja. Kalau kita naik flight tu, katalah kita daripada Malaysia nak pergi ke Mekah, transit di Kenya. Kenya di mana? Afrika. Di Kenya ya, masalah. Transit di Kenya. Transit berapa jam? 3 jam je. Boleh tak kita nak keluar? Tak boleh keluar. Sebab below 6 hour, kurang daripada 6 hour, kurang dari 6 jam kita tak boleh keluar. Nak cerita dia. Jadi mana kita 3 jam tu melongok lah ke airport. Kalau kurang daripada sejam, duduklah dalam flight tu, tak turun-turun. Kenapa? Flight singgah isi minyak aja. Alhamdulillah saya dah sempat merasa beberapa jenis transit ni. Transit yang duduk dalam flight saja, transit yang turun, transit yang keluar daripada ni. Rasa insya-Allah Ta'ala. Nak bagi tahu sungguhnya inilah perumpamaan dunia. Kalau kita transit bukan berarti kita boleh sewenang-wenangnya berada di sini. Dia rasa susah sikit. Pagi tadi saya berbual dengan doktor daripada UPSI, sembang-sembang, dia kata nak buat program di Mesir, nak buat program dengan Universiti Ain Syam. Tapi dia kata saya ingat nak buat di Ain Syam, kata dia bahagian muamalah ekonomi dunia insya-Allah. Tapi dia kata tapi kawan saya ingatkan saya kalau di Mesir janganlah tu. Di Mesir ni memang terkenal. Bukti dah ada depan tuan-tuan ni, dah ada dah orang keluar Mesir insya-Allah. Mesir dia nombor 1 terkenal apa? Lambat. Allah Taala insya-Allah. Kalau datang mesti lambat. Allah Taala insya-Allah. Dia bukti dah ada depan mata orang. Allah Taala tak payah cari jauh-jauh. Allah Taala kalau keluar Mesir gitu, dia tak serupa. Ustaz saya tengok Ustaz Amsyah okey, Ustaz Amsyah Jordan. Dia orang cepat. Allah Taala masya-Allah. Jadi dia tak sama di situ masya-Allah Taala. Jadi Mesir pertama lambat. Dia kata doktor yang nasihatkan saya tu, dia nak buat kajian di Ain Syam. Dia dapat hotel under university. Dia kata tak boleh pergi 5 jam duduk dalam hotel. 5 jam duduk dalam hotel. 5 jam tu bukan duduk dalam hotel. 5 jam tu duduk di balcony hotel untuk check in. 5 jam. Apa yang tak selesai lagi kata orang Arab tu. Dah aku nak tengok siapa kawan kau yang hantar. Dah. Apa kena menang kawan tu? Kalau immigration ke polis ke sesuai dah. Ni dia nak tengok. Doktor tu pun datang. Okey sah. Masuklah. Dia nak tengok orang yang hantar je. Betul ke orang Arab? Kalau tak Arab aku tanya. Kawan tu pula duduk jauh. Nak mendatang 5 jam. 5 jam duduk di depan balcony je. Nak masuk dalam bilik tak boleh. Itu nak sebutkan gini. Dunia hari ini tak seperti yang apa kita sangkakan. Dunia hari ini tak seperti apa yang kita rencanakan. Kita hidup dengan pemikiran ataupun ideologi yang dibawa supaya rasa dunia ni damai, supaya rasa dunia ni indah, rasa dunia ni seronok untuk kekal lama padanya. Wahai para sahabat tu, mereka kalau diserukan perang, angkat, memang tak sabar nak balik ke syurga. Tu je cerita. Karena asal kita dari sana dan nak balik ke sana. InsyaAllah nak balik kita ke sana semula. Yang ada hari ni rumah negeri orang. Negeri orang kita tumpang ni bukan negeri kita. Tu sebab tak hairan kalau ada orang-orang kena rasuk jin ke. Sebab numpang negeri orang. Allah sebutkan gitu. Jadi kalau tuan negeri tadi datang rasuk, jangan marah. Allah Ta'ala pergi buka tanah walaupun geran tu tulis nama dia. Buka tanah, besok-besok bengkak kaki. Kenapa bengkak kaki? Keludah jin kata dia. Allah Ta'ala. Jadi tanah awak ke tanah jin tu kata dia, Masya Allah. Tumpang tanah orang. Allah Ta'ala. Jadi itu sebab kita hidup atas dunia, senantiasilah kita ini dalam keadaan yang baik-baik. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi berkaitan cerita besok pula. Pengajian akan datang. Pengajian akan datang kita akan sambung lagi tentang tentang makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan cerita tadi 30 hari tak makan. Yang mana Nabi SAW makan daging dan juga makan roti tu bila? Pernah tak sekali makan ataupun bagaimana? Dan siapa dia tu Ad-Dafaf? Ad-Dafaf ni nanti kita akan bagikan pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Baik, sebelum kita tangguh pengajian kita pada malam mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jur. Yang kita bicarakan pada malam ni untuk pengetahuan ni kehidupan Nabi di
Mekah. Jangan kata, Ustaz, bukan Nabi pernah makan daging ikan paus, Ustaz. Memang Nabi pernah makan ikan paus, tapi di mana? Di Madinah. Sekarang kita cerita pengalaman pertama untuk menghidupkan Islam di bumi Makkahul Mukarramah. Ada soalannya? Tak ada soalannya, mungkin sebab ada yang tercium-cium bau durian ke apa ke gambarnya Allah Ta'ala jadi kita tak ada soalan pada malam ni. Jadi sekadar itu saja ayah di bunda rahmati Allah Ta'ala. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan jika tak bertepatan dengan murad kita, pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Pada barisan ayah di bunda adinda kekanda sekaliannya, saya nyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelatan, di atas pencapaian. Jika ada berlaku kesilapan, maka kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun, dan kepada barisan ayah dan ibunda rahmatullah taala sekalian saya nyusun 10 jari mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنسى وذكر الله مفتح علينا فتوى العارفين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.